Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita continue dengan bab seterusnya, iaitu bab 8. Bab 8 ni ialah vektor. So hari ini kita akan belajar vektor. Dalam vektor kita ada 3 subtopik utama, iaitu 8.1 vektor, 8.2 penambahan dan penolakan vektor tambah tolak, 8.3 vektor dalam satah kartes. So hari ini kita fokus kepada 8.1 vektor. Apa dia 8.1? 8.1 vektor. Dalam vektor ni kita akan belajar asas-asas dia dululah. Mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. So ada 4 benda yang kita akan tahu, kita akan belajar. Satu ialah mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah. Tembereng garis berarah ni. Yang ini tembereng garis berarah ni. Anak panah ni. Dan ada arah. Dan tata tanda vektor. Tata tanda vektor tu maksudnya apa simbol bagi vektor. Katalah saya cakap vektor AB. Katalah vektor AB. So tulis sahaja AB. Vektor AB. Dia tulis dekat sini. Vektor boleh diwakilkan dengan tata tanda seperti berikut. Vektor A ke B. Tulis AB dan anak panah di atas dari A ke B. Ataupun boleh juga ditulis dengan ini, A kecil. A kecil dan ada anak kat bawah tu. Biasanya kita akan guna dua ini sahaja di dalam vektor. Yang ini kadang-kadang. So, bila ditulis vektor, bila disebut vektor dari A ke B. Itu cara nak lukis. Dan arahnya AB. Di tengah-tengah ni, tengah-tengah anak panah ni, biasanya kita tulis tanda tanda dia. A kecil ni adalah mewakili biasanya kita panggil magnitude ataupun magnitude lah senang. Kalau huruf besar AB biasanya kita letak di garis hujung dan awal. Huruf besar, huruf kecil dan ada anak-anak kecil kat bawah ni, ada ke kat bawah ni, mewakili di tengah-tengah ni, tengah-tengah vektor tu. Vektor boleh diwakili vektor boleh diwakili oleh suatu tembereng garis. Ni tembereng garis yang mempunyai anak panah atau lebih dikenali sebagai tembereng garis berarah. Anak panah mewakili arah vektor dan panjang garis mewakili magnitude. Magnitude maksudnya berapakah panjang di antara ni? A ke B tu berapa nilai dia? Itu maksud magnitude. Sebagai contoh, vektor bagi sebuah kapal layar yang sedang bergerak 7 km ke arah timur dari titik A ke B. Dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Anak panah, jangan lupa, boleh diwakilkan dengan tembereng garis berarah seperti ditunjukkan dalam gambar di sebelah. Inilah. Titik A ialah titik awal dan titik B ialah titik terminal. Maksudnya perakhiran dia. 7 km tu dekat mana? Biasanya kita tulis kat sini A kan? A kecil. So yang ni maksudnya A kecil ni ialah 7 km. Nak senang macam itu nak tulis dia. Magnitude bagi vektor ditulis sebagai magnitude bagi vektor boleh ditulis sebagai magnitude maksudnya
nilai berapa. Okay, so magnitude hanya tambah di sini. Okay, kalau dia kata tata tanda, okay, AB kan, A ke B ataupun A ke sini. Okay, kalau ada perkataan magnitude bagi vektor, hanya tambah garis ni kat bawah ni, kat sebelah dia kiri dan kanan. Okay, ini ialah magnitude. Okay, tambah garis kiri kanan. Okay, garis ni apa? Garis ni mewakili, kita panggil dia modulus. Okay, modulus. Maksudnya modulus AB. Okay, so kita tahulah bila ada garis ni, ini ialah magnitude, simbol bagi magnitude. Okay, next. Vektor sifar. Vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar. Vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Vektor sifar diwakili oleh sifar dan di bawah tu ada kerinting-kerinting gitu. Okey. Vektor sifar diwakili oleh ini. Okey, maksudnya kita tak boleh tentukan arah mana sesuatu benda tu bergerak. So kita kena kita anggap dia sebagai vektor sifar. Okey. Contoh, sebuah kereta lumba bergerak dalam lintah yang berbentuk bulatan. Titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta lumba ialah sama. Okey, katalah kereta tu bergerak macam ni. Okey, ini permulaan dia. Okey, bila dalam bulatan, permulaan dia akan bergerak. Okey, awal dia start dengan A. Katalah saya start dengan A. So, pengakhiran dia pun ialah A. Apabila dalam keadaan begini, kita tak boleh tentukan arah, tidak dapat ditentukan. Okey, kerana apa? Kerana permulaan dan pengakhiran dia ialah sama. Okey, titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta tersebut ialah sama. Maka vektor bagi sasaran kereta lumba tersebut ialah vektor sifar. Okey, so bila permulaan dan pengakhiran dia, titik awal dan titik terminal dia sama, maka vektor itu dikenali sebagai vektor sifar. Okey. Seterusnya. Okey. Dua vektor. Dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Jadi apabila mempunyai magnitude dan arah yang sama, kita tulis AB sama dengan CD. Katalah ni, Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal dengan laju yang sama dan arah yang sama. Vektor hal laju bagi kedua-dua pergerakan adalah sama. Maka laju Rakesh dan laju Fauzi ialah sama. Jadi katalah saya ada vektor AB. Sekejap sinilah. Okay, vektor A ke B, okay, dan vektor C ke D. Okay. Dalam soalan disebut AB dan CD mempunyai arah dan hal laju yang sama. Jadi kita boleh terus tulis vektor AB sama dengan vektor C, D. Okay. Arah sama. Ingat anak panah ni mewakili arah. Tapi kalau dia bergerak secara bertentangan, katalah vektor AB, okay, vektor CD. Okay, katalah CD ni dari D ke C, bukannya dari C ke D. Jadi nampak tak ni simbol anak panah ni berlainan kan? Jadi kita boleh tulis AB sama dengan negatif CD. Negatif ni bermaksud arah yang bertentangan dengan AB. Okay, sebab itulah negatif CD, negatif DC. Sebab ni.
Okey, so ini kita tulis di C. Gitu. Okey. Arah bertentangan jadi negatif. Okey. Next. Okay. Suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah bertentangan. Tadi saya dah sebut dah. Vektor BA ialah vektor negatif bagi AB dan ditulis sebagai BA sama dengan negatif AB. Yang ini dalam satu garis yang sama. A ke B. Ini kita panggil vektor A, B. Apa jadi kalau arah bertentangan? Dia akan jadi negatif A, B. Okey. So, negatif AB, arah bertentangan. Okey, seterusnya. Okey, contoh. Rajah di sebelah menunjukkan vektor AB yang mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke B. Okey, cari magnitude. Okey. Magnitude, apa simbol magnitude? Magnitude kena ada garis modulus itu dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Okey, so magnitude simbol dia macam ini. Okey. Cara nak cari magnitude. Okey, macam mana? Okey, apabila ada garis yang serong, okey, ni serong tau. Bukannya garis straight macam ni. Okey, bukannya garis melintang, bukannya garis menegak. Dia ada serong di sini. Okey, jadi kaedahnya untuk mencari magnitude adalah begini. Okey, first tarik titik B ni ke bawah. Okey, tarik ke bawah. Okey, and then sambung ke sini. Jadikan dia satu segitiga. Okey, daripada yang serong ni jadikan dia satu segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okey, and then awak kira berapa kotak ada. Disebut sini 1 cm ni. 1 cm mewakili 1 unit. Okey. Okey, so kira titik A ada, dari titik A ke penjuru sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya sini ialah 5 cm. Okey. Titik B 1, 2, 3, 4, 5. So ini pun 5 cm. Okey, jadi cara nak cari magnitude dari A ke B, awak kena guna kaedah macam awak guna teorem Pythagoras. Okey, caranya macam guna teorem Pythagoras. Jadi nak cari A, B, magnitude A, B sama dengan punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, awak akan dapat punca kuasa 50. Okey, dapatlah jawapan dia 5/2. Okey. Okey, cara nak kira magnitude ni 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dan punca kuasakan dia. Okey, setkan dia. Okey, dapatlah magnitude di sini. Okey, cara macam nak guna teorem Pythagoras. Okey, itu kita cari magnitude dan arah pergerakan zarah. Okey, tengok. Arah pergerakan zarah dari A ke B ni bergerak ke arah mana? Timur, utara, selatan, timur, barat. Okey, so kena ingat balik. Yang ini arah ke mana? Okey. Utara, selatan, timur, barat. Okey, A ke B. Dari sini ke sana kan? Okey, dari A ke B. Ni arah apa kita panggil? Ini kita panggil arah timur laut. Okey. Ini apa? Kalau arah ke sini? Ini tenggara. Kita belajar arah dulu. Okey, yang ini barat daya. Ini barat laut. Okey.
Settle yang ini. Next. Okay, next. Membuat dan mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Okay, vektor selari. A, B adalah selari jika dan hanya jika A sama dengan KB dengan keadaan K ialah bermalar. Okey, baik kita buat contoh. Jika A dan B ialah dua vektor bukan sifar dan tidak selari dengan keadaan HA sama dengan KB, maka H sama dengan K sama dengan kosong. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, sekejap lagi kita tengok contoh. Okey, contoh 7. Contoh 7. Diberi PQ sama dengan U dan QR sama dengan 5U. Tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Okey. Macam mana nak buat ni? Okey, so bila keadaan macam ni, okey, awak tengok ni. PQQR. Maksudnya garis dia begini. P Q R. Okey, dari P ke Q, Q ke R. PQ itu cara nak lukis 5U QR. Okey, cara nak label dia. Okey, tunjukkan segaris. Okey, macam mana kita nak tunjuk segaris? Dekat sini dia sebut dah segaris atau selari tu guna formula ni, A sama dengan KB. Okey. Okey, maksudnya okey, sini tulis dulu. A sama dengan KB. Okey, maksudnya PQ sama dengan K Q R. Okey, PQ berapa nilai dia? PQ U. K kita tak tahu, kita nak kena cari K. QR 5U. Okey, macam mana awak nak cari K? Okey, ni anggaplah awak boleh potong sebab kiri kanan ada U. Okey, so tinggal 1 sama dengan 5K. So, K sama dengan 1/5. Okey, apabila K ni ada nilai, apabila K ni ada nilai, kita boleh tentukan dia ialah segaris ataupun selari. Okey, cara yang kedua. Diberi PQ sama dengan U dan QR sama dengan 5U. Maka, QR sama dengan 5PQ. Okey. Pun boleh juga begitu. Okey. Satu lagi awak boleh buat QR sama dengan KPQ. Okey, macam ni pun boleh. Awak nak buat PQ sama dengan KQR pun boleh, QR sama dengan KPQ pun boleh. Okey. Yang penting K tu ada nilai. Apabila K ada nilai, maksudnya dia selari. Okey, oleh itu PQ dan QR adalah selari. Okey, satu lagi syarat dia, oleh sebab Q ialah titik sepunya. Maksudnya dari P ke Q terus sambung Q ke R. Okey, Q ni ada satu sahaja. Maka PQR adalah segaris. Okey, next. Contoh 8. Diberi vektor-vektor bukan sifar. Okey, vektor-vektor bukan sifar. Okay, diberi vektor-vektor bukan sifar A, B adalah tidak selari. Okey, dia kalau tengok dekat sini, satu ialah bukan sifar dan satu ialah tidak selari. Okey, dan H tolak 1A sama dengan K tambah 5B dengan keadaan HK ialah pemalar. Okey, ini syarat dia. Bukan sifar dan tidak selari. Okey, tengok balik sini. Okey, bukan sifar, tidak selari. So, awak kena guna rumus ini. Okey, HA sama dengan KB. Maka H sama dengan K sama dengan kosong. Okey, tulis dulu formula tu. Okey, bermaksud di sini. Okey, kita ada samaan dia ialah
H tolak 1, A sama dengan K tambah B, K tambah B, K tambah 5, K tambah 5, B. Okey. Maksudnya bila disebut bukan sifar dan tidak selari, bermaksud H tolak 1, H tolak 1 sama dengan kosong. Dan satu lagi, K tambah 5 sama dengan kosong. Maksudnya ni, yang ini sama dengan kosong dan yang ini pun sama dengan kosong. So, kita boleh cari nilai. Baca soalan betul-betul. Bila disebut bukan sifar dan tidak selari, secara automatiknya yang dalam kurungan ni kosong. So, kita boleh cari nilai H ialah 1, nilai K sama dengan negatif 5. Okay? Remember, bukan sifar dan tidak selari, kosong. H tolak 1 sama kosong, K tambah 5 sama dengan kosong. Kalau selari maksudnya apa tadi? Kalau selari, kalau selari bermaksud A, B sama dengan K, B. K, B pula. K, B, C. Okey. Boleh? Okey. Jika K ada nilai, maksudnya vektornya ialah selari dan segaris. Jika K awak cari, awak dapat sama dengan kosong, bermaksud vektor itu tidak selari. Okey? Itu je cara nak beza. Kalau K ada nilai, selari. Kalau K kosong, tidak selari. Okey, next. Okey, latih diri. 8.2. Rajah di sebelah menunjukkan vektor F yang mewakili daya ke atas suatu objek dari J ke K. Cari magnitude dan arah. Okey, ini sama macam contoh 3 tadi. Okey. Sama macam contoh 3 tadi. Kita nak cari magnitude dan arah bagi vektor F. Okey, masihkah anda ingat apabila garis serong ni kita nak kena buat apa dulu bila garis serong? Kita kena jadikan dia satu segi 3. Okey, jadikan dia segi 3. Okey, lepas tu kira nilai dalam ni berapa? Kotak tu ada berapa kotak? Ini ada 2 kotak. Yang K 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Okay, so macam mana kita nak cari magnitude? Okay, so buat J ke K. Set A 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So buat dapat dekat sini set 20. Okey, set 20. Okey, kemudian cari apa? Dah settle, dah cari arah, cari magnitude. Okey, arah. Okey, di sini kita tahu arah dia ialah timur laut. Okey, so kita tahu arah timur laut. Okey. Kita nak cari berapa darjah arah timur laut tu. Berapa darjah dia bergerak. Okey, caranya gini. Okey, tulis arah F. Okey, arah F. Okey, arahnya di mana? Dia bergerak dari J ke K. Okey, kita nak cari sudut berapa? Sudut J ke K tu berapa? Okey, so kat sini sudut dia. Okey, sebab apa? Sebab dari J ke K, so sudut mesti berada di J. Kalau dia kata dari K ke J, sudut berada di K. Okey, so yang ni kita nak cari sudut. Okey, so macam mana kita nak cari sudut? Okey, kita dah ada satu segitiga sudut tegak ni. Okey.
Kita ada segitiga bersudut tegak. C. Okey. 4, 2. Sini sudut. Okey, kita nak cari sudut ni berapa. Okey, so nak guna apa? Tangent, cos, sin. Okey. Di sini saya nak guna tangent. Kenapa saya guna tangent? Okey, apa formula tangent? Tangent theta sama dengan O bahagi A. O tu apa? Opposite. Okey, opposite sudut. Apa? 4. A tu apa? A tu adjacent ataupun sebelah sudut. Sebelah apa? 2. Sebab dia dah ada nilai kan? 4 dengan 2. So, kita boleh guna terus tangent. Okay, so tangent theta sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2. Okay, kemudian nak cari theta. Macam mana nak hilangkan tangent? Okay, tekan calculator, buat shift tangent. Nanti akan keluar tangent macam tu. Okay, tekan calculator, shift tangent 2. Lepas tu sama dengan. Okay, shift tangent 2. Sama dengan. Okay, terus dapat jawapan 63.435 darjah. Okay. 63.435 darjah. Okey, settle dekat situ. Kemudian, okey, jawapan akhir sekali kita nak tentukan arah. Kita dah cari sudut sini. Okey, kita ada arah. Dulu kita pernah belajar dalam penyelesaian segitiga kot. Okey, kita pernah belajar kalau nak baca arah mesti baca dari arah utara. Kan? Okey, dari utara pergi ke J. Okey. So kita kena cari sudut di sini. Okey. Mula-mula kita cari dulu sudut dalam ni. Okey, sudut dalam ni kita dapat 63.435. Kemudian untuk cari arah F mesti baca dari arah utara ke J ni. Ke garis J. Okay, so macam mana? Kita tahu sini ialah 90 darjah. Okay, so 90 tolak sahaja dengan 63.435. Awak akan dapat kat sini 26.57 degree. Itulah arah yang sebenar. Okay, bila disebut perkataan arah, mesti baca dari utara. Okay, mesti baca dari utara. Okay, next. Nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah hexagon A, B, C, D, E, F. Nyatakan vektor yang sama dengan AB. Mana AB? Okey, ni vektor AB ni. Okey, tengok AB. Okey. Apa arah yang sama dengan AB? E ke D. Okey, dia selari dan dia sama. Okey. So, yang ni tulis sajalah. Sama je dengan D. Okey. Yang sama dengan BC. Okay, ni BC. Arah B ke C. Sama dengan yang mana? Oh, sama dengan F ke E. So, yang ni sama dengan F ke E. Okay. Okay. And then C ke D. Okay. C ke D. Sama dengan yang mana? Sama dengan A ke F. Sama dengan A, F. Gitu. Senang je yang ni. Okay. Next, nyatakan vektor negatif. Okay, saya padam balik yang ni. Okay, vektor negatif pula. Okay. Nyatakan vektor negatif bagi AF. Mana AF? Okay, ni. A ke F. Vektor negatif apa maksud dia? Vektor yang arahnya bertentangan. Okay. Vektor yang arahnya bertentangan. Okay, tadi kita dapat A ke F. A ke F sepatutnya. Okay, ni saya tulis.
A ke F. Sepatutnya C ke D kan? Arah yang sama. Okey, ni arah yang sama. Okey, kalau saya nak vektor negatif AF. Jadi, terbalikkan sahaja dari D ke C. Okey, jadikan dia terbalik, songsang. Okey, so D ke C. Okey, next. F ke E. Okey, F ke E. Mana vektor negatif F ke E? Kalau vektor yang sama, B ke C. Kalau vektor negatif, terbalikkan sahaja C ke B. Okey, dari E ke D. E ke D. Kalau vektor yang sama, A ke B. Kalau vektor negatif, B ke A. Kita balikkan sahaja vektor negatif. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. Okay, kita kata dalam sebutan A. Okay, tengok A ada berapa. Okay, A guna berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So, maksudnya dekat sini A sama dengan 4. Okay. Kemudian PQ. Okay, kita nak cari PQ. Okay. P ke Q akan tulis macam ni. P ke Q sama dengan berapa A. Okay. Kenapa berapa A? Sebab kita nak dalam sebutan A tu. Okay, sebab kita nak dalam sebutan A. Okay, so maksudnya dalam jawapan dia mesti ada A. Okay, so tulis PQ sama dengan K ni kita kena cari KA. Okay. Okay, saya bukan PQ tu. Macam ni. Okay, PQ tengok berapa kotak guna. 1, 2. Okay, guna 2 kotak. Okay, so 2. Okay, kita kena cari. A tadi berapa nilai A? 4. Okay, so A ialah 4. So, K sama dengan 2 per 4. K sama dengan 1 per 2. Okay, so jawapan akhir dia tulis. Okay, tulis. Dia nak kita cari PQ. Okay, so PQ sama dengan K ni ganti nilai 1 per 2. 1 per 2 A. So, itu final answer dia. Okay, PQ sama dengan 1 per 2 A. Okay, lepas tu soalan dia X. Okay, so X sama dengan berapa A. Okay, ni untuk X, untuk Y pun sama. Y sama dengan berapa A. Dan untuk R ke S. R ke S sama dengan berapa A. Itu cara nak tulis dia. Okay, so X kira berapa kotak guna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6. Okay, kita cari. A berapa? A 4. So A ialah 4. So K sama dengan 6 per 4. Sama je dengan 3 per 2. So salin balik. X sama dengan 3 per 2 A. Okay, apa-apa cari nilai K. And then Y. Okay, tengok Y guna berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, guna 7. Cari K. Okay, A 4. So, K sama dengan 7 per 4. Jadi, Y sama dengan 7 per 4 A. Okay. Ni masuk dalam ni. Okay, ni masuk dalam K. Yang ini pun sama. Ni masuk dalam ni. Okay, ni yang kita nak kena guna. Okay. Okay, before that, okay, sebelum itu. Okay. Untuk nilai X dan nilai Y. Okay, untuk X dengan Y ni, sini dengan sini, inilah bukan lagi final answer dia. Kerana apa? Okay, dah tengok soalan, dah tengok jawapan akhir macam ni, tengok anak panah.
Okey, anak panah A bergerak ke atas. Anak panah X dan anak panah Y bergerak ke bawah. Bila arah bertentangan, apa maksud dia? Negatif. 3/2 A. Okey, Y pun sama. Negatif 7/4 A. Okey, dia bergerak, arahnya bertentangan dengan A. Itu maksud negatif. Okay. Kalau Y macam mana? Y arah yang sama. So, dia jadi positif lah. Arah sama. RS berapa guna? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. A4. Okay, so K sama dengan 5/4. Okay, jadi RS sama dengan 5/4. Settle. Okay. Next. Okay, next. Lepas tu di 8.4. Lepas tu di 8.4 ada 4 soalan. Okay. Tunjukkan bahawa titik LMN adalah segaris. Okay, first, kalau cikgu suka buat dulu. L, M, N. Okay, L ke M 6X dan M ke N 18X. Okay, kemudian macam mana apa maksud segaris? Maksudnya L ke M sama dengan berapa M ke N. Okay, kita kena cari K. Okay, LM berapa nilai dia? 6X. K kena cari MN 18X. Okay, jadi mana yang sama? Okay, yang X nak potong lah. Okay, so tinggallah 6 sama dengan 18 K. So K 6 ke 18. Okay, K sama dengan 1/3. Jadi di sini K ni masuk dalam formula atas sekali, masuk dalam persamaan atas sekali. So jadi LM sama dengan 1/3 MN. Okay, segaris ke tidak? Segaris lah. Kerana apa? Tadi saya dah sebut dah. Kalau K ni ada nilai, bermaksud garis-garis ini segaris. Okay, so final answer dia tulis sahaja. Maka LM dan MN adalah segaris dan segari. Satu lagi, oleh sebab M ialah titik sepunya, maka LM maka tak payah tulis ni, maka L, M dan N adalah segaris. Okey, settle soalan nombor 2. Okay, next. Soalan nombor 3. Diberi vektor, mai dah soalan ni. Diberi vektor bukan sifar, tidak selari. Okay, apa maksud dia? Tadi kita dah belajar tadi. Maksudnya apa? HA sama dengan KB. H sama dengan K sama dengan 0. Okay. Maksudnya pemalar dia kosong. Okay, pemalarnya kosong. Okay, cara nilai M. Okay. So, yang ini. Apa tadi saya cakap?
kalau vektor tidak selari dan bukan sifar, maksudnya apa? Dalam kurungan ni sama dengan kosong. Okey, dalam kurungan ni sama dengan kosong. Maksudnya yang tak ada kerinting-kerinting kat bawah ni, yang tak ada anak kecil kat bawah ni, sama dengan kosong. Okey, ayo kita mulakan. Okay, so first tulis sahaja 4n tambah 3 sama dengan kosong, dan satu lagi n tolak 7 sama dengan kosong. Jadi carilah nilai m tu. 4m sama dengan negatif 3. So m sama dengan negatif 3 per 4. Okay, n sama dengan 7. Okay, yang ni pun sama. M tambah n tolak 1 sama dengan kosong. Satu lagi m tolak 2n tolak 10 sama dengan kosong. M tambah n sama dengan 1. Okey, yang ni n tolak 2n sama dengan 10. Okey, kaedah ni awak ada dua-dua persamaan, ada m dengan n. Macam mana awak nak selesai ni ya? Okey, so ni tak ada selesai lagi. Awak kena buat persamaan serentak. Okey, ni persamaan 1, yang ini persamaan 2. Okey, kemudian kita nak hilangkan salah satu ni, m dengan n. Okey, saya nak salin balik soalan persamaan 2 kat bawah ni. M tolak 2n sama dengan 10. Okey, senang saya nak tengok yang mana saya boleh hilangkan dia. Okey, yang mana awak boleh hilangkan? Boleh tak kalau saya buat persamaan 2 tolak persamaan 1? Okey, ataupun persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey, buat macam ni. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Apa maksud? Persamaan 1 tolak persamaan 2. Maksudnya m tolak dengan n tolak dengan n, nombor sahaja tolak dengan nombor sahaja. Okey, so m tolak n. Okey, maksudnya macam ni. M tolak n. M tolak n. So, lepas tu n tolak negatif 2n. Ini pun tolak. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Setiap nilai tu kena tolak. Okay, m tolak n kosong. N tolak 2n sama dengan 1 tolak 10. Okay, jadi n tolak 2n 3n. 1 tolak 10 negatif 9. So, n sama dengan negatif 3. Okay. Bila dah dapat nilai n, okay, ganti balik. Okay, ganti n sama dengan negatif 3 dalam 1. Tak kisahlah nak ganti dalam 1 atau dalam 2, mana-mana pun boleh. Okey, persamaan 1 kita apa? M tambah n sama dengan 1. Nilai n ni kita dah dapat negatif 3. So, m tambah negatif 3 sama dengan 1. M sama dengan 1 tambah 3. So, m sama dengan 4. Okay, settle soalan nombor 3. Next. Okay, tati diri 8.4 nombor 4. Diberi XY dan VW ialah vektor selari. Okay, magnitude XY ialah 6 dan magnitude VW sama dengan 21. Ungkapkan VW dalam XY. Okay, bermaksud jawapan dia kita perlu ada XY. Maksudnya VW sama dengan berapa XY. Okay, yang sebut dulu duduk di depan. Okay, yang sebut dulu ungkapkan VW. Okay, yang tu sebut dulu duduk di depan. Sama dengan okay, yang penghujung dia, yang sebutan akhir ni XY duduk di belakang. Okay, VW berapa nilai dia? 21.
Okay, 21. K nak cari XY 6. Okay, so K sama dengan 21 per 6. Okay, 21 per 6 tu sama dengan berapa? Boleh permudahkan lagi ni. 21 bahagi 6. Oh, 7 per 2. 7 per 2. Okay, so nak buat apa lagi? Ganti 7 per 2 ni dalam K ni. Okay, so jawapan akhir dia VW sama dengan 7 per 2 X, Y. Settle. Siap. Okay, itu maksudnya VW dalam sebutan XY. Okay, last one. Nombor 5. Okay, nombor 5. Titik-titik PQR adalah segaris. Okay, segaris dengan apa tu? Okay, PQR segaris dengan PQ. Ni, okay, cari nilai K jika PQ sama dengan 1 per 2 QR. 1 per 2 PR. Okay. Dia dah bagi tahu di sini PQR adalah segaris. Okay, so tulis dulu. PQ sama dengan A. QR sama dengan K tolak 2 A. Okay, cari nilai dengan keadaan PQ sama dengan 1 per 2 PR. Cari nilai K. Okay. Buat satu garis. Okay, senang awak buat satu garis. Dia segaris kan, disebutlah segaris, maksudnya P, Q, R. Okay. PQ sama dengan 1 per 2 PR. Apa maksudnya? Baik, kursi sangat. Okay. Maksudnya P ke Q separuh P ke R. Okay, separuh P ke R. Maksudnya di sini ialah separuh, di sini ialah separuh. Okay, itu maksudnya P ke Q separuh daripada P ke R. Okay, separuh daripada P ke R. Okay, jadi P ke Q A, Q ke R K tolak 2 A. Kita. Okay. Next. Okay, PQ. PQ nilai dia ialah A. Okay, kemudian cari nilai K. Okay, kemudian 1 per 2 P ke R. 1 per 2 P ke R. Okay. Siapkan PQ. P ke R. Okay, P ke R. Kita tahu ke berapa P ke R ni? Kita tak tahu berapa P ke R. Okey, kita tak tahu berapa dari P ke R, tapi kita tahu dari Q ke R. Jadi, awak kena buat P ke Q sama dengan K Q ke R. Okey, K Q ke R. Okey, P ke Q. Kita tahu P ke Q ialah A. K ni berapa? K ni ini. Q ke R berapa? 1 per 2. Q ke R K tolak 2 A. Okay. Okay, so awak boleh cari. Okay, ni boleh potong. Ni boleh potong.
So, tinggallah 1 sama dengan 1/2 K tolak 1. Ok, so 1 tambah 1, 2 sama dengan 1/2 K. Ok, so K sama dengan 2 bahagi 1/2. So, K sama dengan 4. Ok, so saya telah dapatlah nilai K. Sampai hari ini itu sahaja. Ok, so tugas awak macam biasa, buat latihan-latihan dengan belajar tadi tu dan submit di Google Form. Ok, next class nanti kita akan belajar tambah dan tolak vektor. Ok, penambahan dan penolakan vektor. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.